Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak perkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Saya mulakan dengan diri saya dulu. Nama saya Kasnita Aisyah binti Kira Anwar, PID 21162. Sekejap, saya nak tarik kawan saya. Nama kawan saya Nurul Ashike binti Rizaluddin, PID 21005. Itu baru kawan saya yang pertama. Saya nak tarik kawan saya pada atas. Ini kawan saya yang kedua. Nama dia Nurin Syazana binti Nurul Naim, PID 21020. Ini kawan saya yang ketiga. Nama dia Masyitah binti Muhammad Jasri, PID 21070. Tengok sana. Ini kawan saya yang keempat. Nama dia Nur Hafizah binti Sahril, PID 21225. Awak semua dah tahu ke saya dengan kawan-kawan saya nak bentangkan tentang isu apa? Mesti tak tahu kan? Tajuk kita orang, ting. Saya akan menyerahkan kepada kawan-kawan saya untuk menerangkan tentang isu ini. Definisi makanan. Definisi alahan makanan ialah kesan tindak balas yang memudaratkan sistem imunisasi badan terhadap makanan dan minuman. Antara faktor-faktor bagi alahan makanan ialah seperti susu, telur dan makanan-makanan seperti kacang. Sekarang kita beralih kepada yang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang punca alahan makanan dan kesannya. Alahan makanan ini didefinisikan sebagai kesan tidak balas yang memudaratkan daripada sistem imunisasi badan terhadap makanan dan minuman. Alahan makanan ini disebabkan oleh kesilapan sistem imun badan dalam mengenal pasti bahan di dalam makanan. Ini terjadi alahan makanan disebabkan oleh protein. Tindak balas alahan ini berlaku apabila antibodi sedang melawan protein. Seterusnya, punca alahan makanan. Punca alahan makanan ini terjadi disebabkan oleh faktor genetik dan sejarah ahli keluarga. Kalau kanak-kanak tu mempunyai ahli keluarga, ibu bapa yang mempunyai alahan terhadap sesuatu makanan, kanak-kanak tu mempunyai kemungkinan 20 hingga 40% untuk ada alahan makanan yang sama atau alahan makanan yang lain. Kalau kanak-kanak tu dia tak ada keluarga dia tak ada sejarah alahan makanan, 5 hingga 15% saja kemungkinan untuk dia ada alahan makanan. Seterusnya, kesan alahan makanan. Selalunya alahan makanan ini dia akan menyerang 3 bahagian utama, iaitu sistem pernafasan, sistem pencernaan dan kulit. Sistem pernafasan ini selalu dia akan jadi lelah dan susah bernafas. Kalau sistem pencernaan, perut dia akan rasa memulas, jerit-jerit dan muntah. Kalau kulit dia akan jadi gatal, eczema dan jadi bengkak dan merah. Walaupun seseorang tu mempunyai alahan terhadap hampir semua jenis makanan, tapi 8 makanan ni ada 90% kemungkinan dia akan terus dapat tindak balas yang teruk. Antaranya telur, susu, ikan, kerang-kerangan, kacang tanah, kacang pokok macam gajus dengan walnut, gandum dengan soya. Seterusnya, saya akan mengupaskan tentang jenis-jenis alahan makanan. Sebelum pergi kepada jenis-jenis alahan makanan, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan alahan makanan. Alahan makanan adalah tindak balas abnormal yang dicetuskan oleh sistem imun badan. Tindak balas alergik terhadap makanan kadang-kala boleh mencetuskan kesakitan yang teruk dan boleh membawa maut. Antara makanan alahan ialah alahan susu lembu. Alahan ini adalah alahan yang paling kerap terjadi kepada bayi. Bayi yang mempunyai alahan susu lembu ini akan menunjukkan simptom selama beberapa minit sehingga 1 atau 2 jam selepas meminum susu lembu tersebut. Antara simptomnya ialah ruam, muntah dan cirit-pirit. Makanan alahan yang kedua ialah makanan laut. Contohnya kerang, ketam, udang dan sotong. Antara simptom ialah ruam, bengkak pada mata, bibir, mulut dan sekitar mata. Makanan alahan yang ketiga ialah
ke kacang. Alahan ini adalah alahan yang sering berlaku dan sangat berbahaya. Antara simptomnya ialah ruam kemerahan, bengkak pada muka, bibir dan sekeliling mata dan radang pada kulit. Makanan yang terakhir ialah soya. Alahan pada soya ini sering berlaku kepada bayi dan kanak-kanak. Secara umumnya, 50% kanak-kanak akan mengatasi alahan mereka selepas umur 7 tahun. Antara simptomnya ialah gatal di mulut, cirit-birit dan muntah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara mencegah alahan makanan. Pada awal usia kanak-kanak perlu diperkenalkan makanan satu persatu dalam masa mengambil masa 2 hingga ke 3 minggu. Seterusnya, kanak-kanak juga perlu dimulakan dengan memakan makanan seperti bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Setelah mengetahui apa makanan yang kanak-kanak itu mendapat alahan, ibu bapa maupun guru perlulah mengelakkan untuk memberikan makanan yang mereka alahan. Seperti contoh, makanan yang kebiasaan menjadi alahan kepada kanak-kanak adalah makanan seperti seafood, kekacang dan banyak lagi. Sebagai contoh, ibu bapa dan guru tadika maupun taska yang menyediakan makanan seperti menggoreng udang, makanan seafood dengan menggunakan minyak masak dan menggunakan minyak masak itu semula untuk menggoreng nasi goreng dan menggoreng ayam, sepatutnya tidak dilakukan kerana apa? Minyak juga boleh menyebabkan alahan pada seseorang. Maksudnya, minyak tersebut telah bercampur dengan makanan yang boleh menyebabkan kanak-kanak itu alahan. Sebaiknya guru maupun ibu bapa menggunakan minyak yang baharu untuk mengelakkan kanak-kanak mendapat alahan makanan. Sekarang awak semua dah tahu kan apa itu isu alahan makanan kanak-kanak. Kita dah dapat tahu punca, akibat, jenis penyakit, pengenalan, faktor, semua tu. Jadi itu sahaja daripada kupasan. Mesti dah ingat dah habis kan? Belum. Saya nak cakap apa yang kita dapat daripada penerangan kawan-kawan saya ni, iaitu ibu bapa dan pendidik haruslah cakna dengan pemakanan kanak-kanak. Hal ini supaya kanak-kanak dapat mencegah daripada alahan makanan tersebut. Bukan tu sahaja tau, ibu bapa dan pendidik juga boleh untuk memberi makanan kepada kanak-kanak, tetapi kenalah tengok bahan-bahan makanan tersebut kan sebelum nak bagi. Ni barulah betul habisnya. Sekian, terima kasih. Bye.